Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للحد ولله الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقروبه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis ilmu, dan mudah-mudahan perhimpunan majlis kita pada malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita sambung pengajian hadis matan Arba'in An-Nawawiyah ataupun hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi pada hadis yang ke-8 di bawah tajuk kehormatan seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. Fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi. Hadis perawi ini yang diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Umar? Itu Abdullah bin Umar. Kita dah cerita dah pada pengajian yang lepas. Tuan-tuan kalau masih ingat lagi, pengajian-pengajian yang lepas kita dah cerita tentang perawi hadis yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar. Kan dah cerita kan? Dia ada 4 Abdullah yang famous. Yang pertama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang kedua Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dan yang ketiga tadi, yang keempat adalah Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. So ada 4 Abdullah ataupun Nabi sebut Ubadillahi arba'. 4 Abdullah yang teristimewa di kalangan para sahabat. Yang tak termasuk dalam 4 ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia istimewa juga, cuma Abdullah bin Mas'ud ini dia dah berusia sikit. Dia bukan batch 4 Abdullah ni. Kalau Abdullah bin Umar ni dia masih kanak-kanak. Zaman Nabi ketika Nabi SAW hidup, dia masih lagi kanak-kanak. Seperti mana Abdullah yang lain. Tetapi mereka juga di antara sahabat-sahabat orang panggil apa? Cilik sahabat cilik, sahabat yang kecil, sahabat-sahabat kecil yang sempat belajar dengan Nabi. Sempat bersama dengan Nabi. Selain daripada Anas bin Malik, banyaklah sahabat-sahabat yang lain. Mereka belajar dengan Nabi, dengar kuliah Nabi, duduk dalam majlis
majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun mereka masih kecil, macam Abdullah bin Umar ini ikut ayahnya Sayyidina Umar, belajar dengan Nabi. Semua kita ada cerita dah. Baik. Cuma kita ringkaskan saja. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini dalam satu riwayatnya, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku telah diperintahkan untuk memerangi kamu atau untuk memerangi manusia. Umirtu an uqatilan nas. Tapi kalau hadis ini diberbunyi umirtu an aqtulan nas, maknanya aku ini, kata Rasulullah, aku ini diperintahkan untuk bunuh manusia. Dah jadi lain bunyi dia kan. Aku ini diperintahkan oleh Allah untuk bunuh manusia, lain. Tetapi didatang dengan perkataan umirtu an uqatilan nas. Aku ini diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah mereka bersaksi iaitu mengucap syahadah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu pesuruh Allah ataupun Rasul Allah. Jadi dalam hadis ini ulama bawa beberapa pendekatan tafsiran. Sebab tu kalau kita baca hadis, kita hanya kita baca matan hadis, kemudian kita baca terjemahan saja makna hadis, maka boleh jadi kita akan salah faham pada hadis Nabi. Wallahu alam lah kalau orang-orang yang kita kata puak-puak pelampau dalam agama, yang digelar sebagai militan Islam, yang teroris, yang apa semuanya, mungkin tak tahulah, mungkin ini antara salah satu hadis yang dirujuk. Sebab Nabi kata, aku akan perang manusia selagi mana sehinggalah dia mengucapkan syahadah. Jadi nampak orang kafir je perang, nampak orang kafir je perang. Tak mengucap, tak Islam, perang. Tapi Islam bukan ajar pada macam itu. Dari segi hadis, terjemahan hadis begitu kita nampak. Tetapi dia ada beberapa syarahan, penerangan yang kita perlu dengar ataupun kita perlu faham bila mana kita belajar hadis. Sama juga yang saya selalu sebut, kita baca Al-Quran, kemudian kita baca terjemahan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita tak buka tafsir, kita buka terjemahan. Yang tuan-tuan tengok dekat rara buku tu adalah terjemahan. Terjemahan lain, tafsir lain. Terjemahan dia ayat, contoh macam kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, terjemahan dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, itu terjemahan. Tapi kalau dibawa kepada tafsir, dia jadi lain maksudnya. Apa yang dimaksud dengan nama Allah itu apa? Dengan kekuasaan, dengan kehendak, dengan keizinan. Itu dalam tafsir. Begitu juga kalau kita baca hadis, sekadar kita faham pada terjemahan, maka kita boleh jadi sesat. Boleh jadi tak betul kefahaman kita. Jadi perlu belajar, perlu faham. Maka datanglah ulama-ulama mensyarahkan hadis. Hadis yang kita baca, hadis yang ke-8 ini disusun oleh Imam An-Nawawi. Matan hadis tu 40 tu dihimpunkan ataupun disusun oleh Imam An-Nawawi. Kemudian pula datang imam-imam yang lain yang selepas zaman Imam Nawawi, mereka mensyarahkan, mendetailkan lagi hadis tu, memberi penerangan hadis tersebut. Supaya apa? Kita jelas, kita faham. Makna uqatil dalam sini, dalam hadis ini, bukan hanya perang semata-mata. Tengok jiran kita non-Muslim, depan jiran kita non-Muslim, kanan kiri non-Muslim. Oh, ini kena perang ni, tadi dah belajar dekat masjid. Umirtu an uqatilan nas. Ini semua kafir ni. Kita pun tahu hukum ni kafir ni, memang kafir lah. Non-Muslim kan. Kita pun terus nak angkat parang, nak serang semua. Tak. Kalau militan lain. Puak-puak militan, teroris ke apa semua ni, Daesh ke apa ni, inilah konsep dia orang. Tak nak Islam je perang, tak nak Islam je perang. Walhal Islam ini, Islam bukanlah agama peperangan. Islam bukanlah agama perbunuhan atau pembunuhan. Islam bukanlah agama yang ganas, yang nak membawa, nak mengajak kita ataupun nak mengajarkan kita silap sikit perang, silap sikit gaduh, silap sikit perang. Kan sekarang ni Iran perang dengan Amerika kan. Iran tengah perang Amerika ni. Apa kita nak buat? Puak-puak Syiah tengah mengamuk sekarang ni, tengah panas.
Sebab pemimpin mereka Qasim Sulaimani dibunuh di Iraq, dibom di Iraq oleh tentera Amerika. Iran mengamuk Iran mengamuk, serang balik kubu-kubu tentera ataupun kem-kem tentera Amerika kan. Tak nak cerita lah, tuan-tuan boleh tengok dalam paper kan, boleh tengok berita lah kisah tu. Elok lah tu mereka perang. Yang sana Yahudi Zionis yang jahat, puak-puak barat ni lawan pula dengan Syiah ni kan. Elok dua-dua mati kan. Kita nak jaga yang Sunni, yang ahli sunnah wal jamaah ni, yang memang betul-betul nakkan Islam, memang betul-betul nak belajar dengan Islam ataupun nak mengamalkan Islam, ikut landasan yang betul. Umirtu an uqatilan nas, Nabi kata aku diperintahkan oleh Allah adalah untuk memerangi manusia. Dalam erti kata yang lain, ulama bagi tafsiran ataupun bagi penjelasan, aku diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada manusia sehinggalah mereka mengucapkan syahadah. Ini bahasa yang paling manis sekali. Aku diperintahkan oleh Tuhanku ataupun aku diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada mereka yang bukan Islam, yang kafir, yang bukan Islam, sehinggalah mereka mengucapkan kalimah syahadah, sehinggalah mereka beriman. Ini terjemahan ataupun tafsiran yang paling lembut sekali lah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau kita kata Islam ini adalah agama peperangan dan Nabi sendiri memperakui, berdasarkan hadis ini Nabi memperakui orang tak ucap syahadah kita perang, maka sudah tentu perkara ini dia bercanggah dengan konsep la ikraha fid din. Yang kita selalu baca kan dalam ayatul kursi kan, sambungan pada ayat ayatul kursi, la ikraha fid, tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama. Kalau dah masuk dalam agama, dah masuk Islam, kena paksa. Saya dah Islam, kalau dah Islam kena paksa solat, kena paksa dia puasa, kena paksa dia kalau dia ada harta tunaikan zakat dan sebagainya. Kalau dah Islam baru boleh paksa. Selagi tak Islam tak boleh dipaksa. Tak boleh dipaksa. Tetapi dakwah mesti diteruskan. Bukan main terus perang je. Dan bagaimana pula peperangan itu boleh berlaku zaman Nabi SAW? Kenapa Nabi perang? Kalau kita nak kata Islam ini bukan peperangan, tapi peperangan itu berlaku zaman Nabi, kan? Zaman Nabi SAW, mengikut riwayat, mengikut sirah, lebih kurang yang saya ingat lebih kurang 63. Ada yang kata sampai 85. 63 peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW, 10 tahun saja, iaitu di Madinah. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, tidak ada berlaku satu pun peperangan. Selama 13 tahun Nabi SAW, Nabi duduk di Makkah lama lah, lebih pada itu. Tapi usia dakwah Nabi SAW, selepas mana Nabi ditabalkan menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, tidak ada berlaku satu pun peperangan. Tidak ada berlaku satu pun peperangan. Kerana pada ketika itu di Makkah, umat Islam, sahabat Nabi SAW, Nabi dan juga para sahabat tidak mempunyai kekuatan untuk berperang, tidak mempunyai kekuatan untuk memerangi puak-puak Quraisy yang lawan Islam ni. Jadi apa yang mereka boleh buat? Mereka sabar, tunggulah datangnya wahyu Allah, tunggulah datangnya arahan daripada Allah untuk mereka berhijrah dan sebagainya. Jadi mereka sedikit demi sedikit berhijrah. Sahabat ni pergi hijrah dulu, sahabat dia pergi hijrah dulu, Umar pergi hijrah dulu, last sekali Abu Bakar dengan Nabi SAW berhijrah. Bila tiba di Madinah, tahun kedua hijrah, Nabi SAW tiba di Madinah selepas peristiwa hijrah, tahun kedua hijrah, berlakunya peperangan pertama dalam Islam, dalam sejarah ataupun dalam sirah Nabi SAW yang famous, kita tahu cerita dia, iaitu peperangan Badar, Badar Al-Kubra, yang mana kisah perang Badar ni disebutkan dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi Badrin, dan sesungguhnya Allah telah menolong tentera-tentera Badar. Allah telah hantar pertolongan atas tentera-tentera Badar. Dicerita dalam Al-Quran. Jadi macam mana pula peperangan ini boleh berlaku, boleh tercetus?
antara poin utama ataupun syarat utama boleh berlakunya peperangan bila mana Islam ditindas. Bila mana Islam dan umat Islam ditindas, Islam dihina, umat Islam dihina, umat Islam dizalimi, dihalang dan sebagainya, maka ketika itu bila mana Islam ada kekuatan, maka mereka boleh berperang. Maka turunlah wahyu Allah dan sebagainya, mereka berperang. Ceritanya panjanglah macam mana boleh tercetusnya peperangan Badar tu. Bukan Nabi nak sangat perang. Nabi bukan nak sangat perang, tapi punca peperangan Badar itu berlaku bila mana Abu Sufyan. Ini sikit-sikit saya cerita sikit tentang perang Badar. Abu Sufyan ketika dia belum masuk Islam, ketika dia berdagang di Syam, dalam perjalanan pulang, Abu Sufyan ni melalui kawasan Badar. Dia lalu kawasan Badar tu. Dia pun berkemah lah, berehat dan sebagainya. Kemudian datang berita fitnah lah. Datang berita bahawasanya Rasulullah dan para sahabat nak cuba nak serang hendap perkemahan ataupun kafilah Abu Sufyan ini untuk merampas balik harta-harta yang mereka tinggalkan di Mekah. Sahabat Nabi SAW, golongan muhajirin, iaitu sahabat Nabi SAW yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka ini berhijrah dalam keadaan selai pinggang, tak bawa apa pun, memang lari di tampukang, takut dibunuh dan sebagainya. Ada yang tinggal anak, ada yang tinggal isteri, tinggal kebun, tinggal harta, tinggal gudang dan sebagainya, lari pergi ke Madinah. Jadi nak dijadikan cerita, dapat satu perkabaran, ada kabar angin mengatakan Rasulullah datang dengan orang-orang Madinah nak serang hendap kafilah Abu Sufyan. Apalagi kelang kabut Abu Sufyan kan, kelang kabut Abu Sufyan, kumpul balik harta dia, unta-unta dia semua, lari pucut patah balik. Kita balik Mekah cepat-cepat. Tak jadi nak bermalam 3 hari 2 malam di Badar. Kita balik terus. Dia terus balik Mekah. Balik Mekah, bincang pun dia bincang, Abu Jahal masuk jarum. Abu Jahal kata memang dia orang ni dah dendam lama dah, kan. Abu Jahal masuk jarum. Dia memang dah dendam dengan Nabi lama dah. Dia yang dendam. Ni cucu Abu Sufyan pun pula cerita dia ni. Maka terbentuklah satu pakatan ataupun ketumbukan tentera 1000 orang tentera, nak pergi serang balik Madinah, nak pergi serang balik Nabi SAW. Itu punca bila mana Islam ditindas, Islam diancam dengan dengan peperangan dan sebagainya, maka ketika itu datangnya seruan jihad, seruan peperangan, maka mereka akan berperang ataupun diperangi. Itu punca dia. Tahun kedua hijrah, perang Badar. Tahun ketiga hijrah, perang Uhud. Cerita lagi, kan? Panjang cerita. Lebih kurang 63 peperangan. Dia kalau tengok dalam sirah ni disebut 2. Satu yang dinamakan sebagai Ghazwah. Macam Badar disebut sebagai Ghazwatul Badar. Uhud disebutkan sebagai Ghazwatul Uhud. Ghazwah ini apa? Ghazwah ialah satu bentuk peperangan yang berlaku, yang mana Nabi SAW sendiri mengetuainya, ataupun Nabi ada dalam perang tu. Nabi join perang tu. Itu dinamakan sebagai Ghazwah. Kalau nama lain disebut sebagai Sariyah. Sariyah ini peperangan juga, yang mana peperangan yang tidak disertai oleh Nabi SAW. Banyaklah peperangan. Antara perang yang besar tersebut Badar, perang Uhud. Badar 313 lawan 1000. Uhud pula 700 ataupun 1000. Asalnya 1000, kemudian dikeluarkan puak-puak munafik daripada 1000 tu, tinggal 700. 700 lawan 3000 tentera atau ketemukan tentera musyrikin. Lepas tu tahun ketiga hijrah, tahun keempat, tahun kelima adalah perang Khaybar dan sebagainya, perang Mu'tah, perang apa lagi, perang Hunain, macam-macam perang lah. Ni yang besar-besarnya. Antara perang yang memberi kesan kepada Islam, pada Nabi ataupun pada sahabat-sahabat Nabi, antaranya perang Mu'tah. Selain daripada perang Uhud, itu perang Mu'tah. Perang Mu'tah ramai para syuhada di kalangan sahabat Nabi, dan mereka ini adalah hufaz. Mereka ini adalah ahli penghafaz Al-Quran, para hafiz belaka. Sayangnya mereka ini gugur syahid.
Antaranya siapa? Abdullah bin Rawahah, Ja'far At-Tayyar. Itu dalam perang Mu'tah. Tuan-tuan balik boleh bacalah sirah-sirah ni. Seronok tuan-tuan. Tak ada buat apa kan, daripada tengok TV. Tengoklah tuan-tuan kalau tengok. Tapi kalau ada masa, bukalah buku sirah tu, baca. Antara buku sirah yang saya rekomenkan, bukan saya lah, ulama rekomenkan. Tuan-tuan boleh cari sirah sirah Ibn Hisham, sirah Nabawiyah, ataupun sirah Ibn Ishaq, ataupun sirah yang dikarang oleh Imam Mubarak Abdurrahman bin Mubarak Furi, seorang ulama India. Dia ulama India, tapi dikarang kisah ataupun sirah Nabi SAW itu sangat hebat. Apa tajuk dia? Rahiqim Makhtum. Buku sirah rasa dah ada terjemahan kot. Buku sirah Nabi SAW yang bertajuk Rahiqim Makhtum, yang dikarang oleh seorang ulama India, nama dia Abdurrahman Mubarak Furi. Baca buku tu. Buku tu menang novel berapa tak ada. Tapi ulama-ulama juga menggunakan kitab mereka sebagai kitab Syekh Mubarak Furi ni sebagai rujukan. Antara kitab yang terbaik, kitab sirah yang terbaik. Ada terjemahan dia. Banyaklah sirah Ibn Hisham. Kalau tuan-tuan nak baca kisah sirah Nabawiyah dari sudut hukum, boleh baca fiqh sirah. Tapi fiqh sirah ni kena belajar lah. Fiqh sirah ni bahasa dia agak tinggi, yang dikarang oleh Syekh Sayyid Ramadan Al-Buti, ulama Syria yang kena bom. Ulama Syria semua kena bom. Tuan-tuan bacalah kisah dia. Kalau sirah sirah fiqh sirah ni dia ada 3 jilid. Baik. Kita balik pada hadis tadi. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia ataupun untuk mengajak manusia. Kalau kita terjemahkan kepada perang, mestilah ada ancaman. Bila Islam diancam, ditekan, dizalimi, maka ketika itu datanglah seruan perang, jihad. Dan dalam waktu yang lain, uqatila ini dibawa maksud sebagai berdakwah. Berdakwah kepada manusia sehinggalah mereka ini peluk agama Islam. Sehinggalah mereka ini beriman, mereka ini mengucap syahadah. Wa yuqimus salah, mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah. Bukan hanya mengucap, bukan hanya beriman sahaja, tetapi beramal. Amalnya apa? Beramal dengan salat, beramal dengan zakat. Dia menunaikan salat dan juga dia membayar zakat. Zaman sahabat, zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar kata apa? Demi Allah, aku akan perangi mereka yang mana mereka ini memisahkan salat dan zakat. Dalam Al-Quran kita jumpa banyak ayat yang disebut wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Dia akan iringi salat dengan zakat, salat dengan zakat. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku akan perangi mereka yang mana mereka memisahkan antara salat dan zakat. Semayang, bab zakat tak nak keluar. Bab zakat tak nak keluar. Banyak bagi alasan. Oh, nak kena bayar cukai, tepuk dahi. Oh, nak bayar cukai, nak bayar zakat. Bayar cukai, bayar zakat. Kalau tak bayar zakat, tak ada kena apa-apa. Tak ada pun orang nak tangkap. Kalau tak bayar cukai, sampai lubang cacing orang cari kita. Kan? Lama dia bayar cukai. Kan? Itu perbahasan yang lain lah. Kalau tuan-tuan nak tahu, jumpa saya lah nanti kemudian. Nak buat pilihan mana, nak bayar zakat ke nak bayar cukai. Tapi alhamdulillah di Malaysia ini, di Selangor khususnya, kalau zakat pendapatan tu kita bayar, maka kita akan dapat rebate 100%. Kita boleh claim balik pada kita punya cukai. Kalau tuan-tuan kena cukai lah, tuan dikenakan income tax sebagainya, boleh claim balik, dapat rebate balik. Baik. Dan kemudian Abu Bakar berkata, demi Allah, aku juga akan memerangi mereka yang membayar zakat, yang mana ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bayar zakat, kalau bayar zakat ternakan sekali dengan tali-talinya. Tetapi zaman ini mereka bayar zakat, mereka tidak bayar dengan tali. Itu isyarat saja. Maksudnya mereka ini mengelak, bukan mengelak, orang panggil apa nama? Mengelat. Mengelak lah yang mengelat.
Sepatutnya mereka bayar zakat dengan jumlah sekian-sekian. Kalau ternakan, sekian-sekian ternakan. Pertanian, zakat pertanian sekian-sekian. Zakat pendapatan sekian-sekian. Tapi mereka mengelak, cari helah yang lain sebagainya, disebabkan mereka untuk mengelak mereka daripada dikenakan zakat. Maka Abu Bakar kata, aku akan perangi mereka. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Sekiranya mereka melakukan demikian tadi, maka terpeliharalah darah mereka dan harta-harta mereka dariku, melainkan atas hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan penghisaban mereka ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dah mengucap dua kalimah syahadah, dah beriman, dah tunaikan salat, dah bayar zakat, maka orang-orang ini dijamin oleh Rasulullah SAW akan darahnya. Maksudnya tidak akan diperangi, akan dijaga kehormatan mereka. Selain daripada itu, selagi mana mereka belum Islam, usaha dakwah diteruskan. Lawan Islam, perang. Zaman Nabi ada juga kafir-kafir Quraisy ataupun orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang tidak beriman dengan Nabi, yang tidak mau masuk Islam, tapi mereka tak lawan Islam. Tuan-tuan tahu siapa? Tega tuan-tuan. Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Zaman Nabi SAW ada juga orang yang tak mahu masuk Islam. Nabi dah berdakwah, dia tak nak masuk Islam. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak memerangi Islam, dia tidak menyakiti umat Islam. Malah dia berbantu, menyokong usaha Nabi untuk menyebarkan Islam, dakwah. Siapa tuan-tuan? Abu Talib, pak saudara Nabi. Abu Talib tak sempat Islam. Bukan tak sempat, dia tak nak Islam. Dia nak jaga air muka dia dengan pembesar-pembesar Quraisy di Mekah. Kalau aku Islam, apa kata orang? Aku ikut agama anak buah aku, anak saudara aku, apa kata orang apa? Ni perangai Abu Talib. Tetapi dia tidak menghalang Nabi berdakwah. Malah dia menyokong dakwah Nabi. Dia membantu Nabi. Selagi mana Abu Talib masih hidup, tidak ada siapa yang boleh menyakiti Muhammad. Itu dia tu. Selagi aku masih hidup, tidak ada siapa yang boleh menyakiti Muhammad. Tapi bila mana Abu Talib meninggal dunia, Nabi sangat sedih. Nabi sangat sedih. Itu yang dinamakan sebagai Yaumul Hazin, tahun kesedihan. Kemudian selepas Abu Talib meninggal pula, isterinya pula Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha meninggal pula. Lagi Nabi sedih. Sampai Nabi bawa diri pergi ke Taif. Bila Nabi pergi ke Taif, kena halau pula, kena pukul pula kat Taif. Lagi Nabi sedih. Lagi Nabi sedih. Pernah satu ketika Aisyah pernah tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak peristiwa, antara yang dalam banyak peristiwa ataupun pengalaman-pengalaman berdakwah Nabi SAW, berdepan dengan tentera Badar, berdepan dengan tentera Uhud dan sebagainya, manakah peristiwa ataupun pengalaman Nabi yang paling pahit sekali, yang paling susah sekali Nabi nak terima?" Apa jawab Nabi? Nabi kata adalah peristiwa Taif, tragedi di Taif. Tuan-tuan balik cari kisah Taif. Saya dah pergi Taif beberapa kali. Dalam perjalanan tu kita cerita tentang pada para jemaah, cerita tentang Taif main. Memang kalau kita faham, tahu sirah sejarah Taif, sangat sedih. Sangat sedih, sangat touching menyentuh hati. Sebab Nabi ketika itu baru lepas kehilangan Abu Talib, orang yang menyokong dakwah Nabi. Kemudian Nabi pula kehilangan Siti Khadijah, isterinya, isteri yang dicintainya. Bahkan semasa hayat Nabi SAW, walaupun ketika itu Nabi sudah berkahwin dengan Aisyah, Nabi sudah berkahwin dengan isteri-isterinya yang lain, tapi Nabi tak pernah lekang sebut nama Khadijah. Kalau Aisyah masak, Nabi sebut, kalaulah ada Khadijah, Khadijah masak lagi sedap. Merajuk Aisyah. Nabi punya sayang kepada Khadijah. Sebab Khadijah antara orang yang isteri Nabi SAW yang sangat kuat menyokong perjuangan dakwah Nabi SAW. Bila bawa cerita tu, bila depan semua isteri cemburu. Mereka mencemburui
Siti Khadijah radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha. Balik-balik Khadijah. Aisyah kata balik-balik Khadijah, balik-balik Khadijah, kan. Tengok kalau kata masaklah, oh ini kalau Khadijah ada ni, Rasulullah tak akan kenang jasa Siti Khadijah. Tu cerita dia. Lepas tu pula bila meninggalnya Siti Khadijah, Rasulullah pula bawa diri pergi pula ke Taif dan sebagainya. Tu cerita dia lah. Kita ringkaskan saja. Baik, balik pada hadis, fa iza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi berada di Madinah, Nabi berdepan dengan puak-puak Yahudi, yang mana mereka ini adalah orang asal Madinah. Kalau dulu Madinah, kalau kita baca sejarah, Madinah ini dinamakan sebagai Yathrib. Yathrib ni berasal daripada nama seorang Yahudi juga, Yathrib. Yathrib bin apa saya tak ingat, dan Yathrib ini membawa kepada makna yang tidak baik. Kemudian Nabi tukarkan nama Yathrib itu kepada Madinah ataupun Madinatul Munawwarah. Madinah itu bandar ataupun kota yang penuh bercahaya. Tukar terus nama. Tapi pada ketika itu orang-orang Yahudi di Madinah masih ada. Bani Qainuqa, Yahudi Madinah. Bani Quraizah, Yahudi Madinah. Bani Quraizah, Yahudi Madinah. 3 bani ini, mereka ini adalah orang asal Madinah. Sekarang ni tak adalah tuan-tuan kalau pergi Mekah ataupun tuan-tuan pergi umrah, kan, pergi bila ziarah ke Madinah tu, jangan cari orang Yahudi lah, tak ada. Memang tak ada. Mekah di Madinah ni sekarang ini, selepas datang Islam, special, tidak akan ada orang musyrikin, orang kafir berjaya boleh masuk ke dalam Mekah dan Madinah, ataupun boleh masuk ke dalam tanah haram. Kalau tuan-tuan naik bas daripada airport Jeddah tu, naik bas sampai satu sempadan Mekah Madinah, ada border tu, dia akan tulis ni, dia akan tulis non muslim ataupun orang bukan Islam tidak boleh masuk kawasan tanah haram. Cuba masuk seluduk memang takkan berjaya punya, akan dibunuh, akan tangkap, akan dibunuh. Jadi bila zaman Nabi, puak-puak Yahudi ni masih ada. Jadi Nabi berdepan, bagaimana keadaan Nabi berdepan dengan Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan juga satu lagi Bani apa? Saya sebut tadi? Bani Nadir. Antara mereka-mereka yang masuk Islam tapi dalam keadaan berpura-pura. Yahudi ni ada yang masuk Islam. Antaranya Abdullah bin Sabah, Ubay bin Khalaf dan beberapa orang lagi. Masuk Islam. Tapi rupanya mereka ini adalah di kalangan orang munafik. Pura-pura dia masuk Islam, tapi dia nak melaga-lagakan orang Islam. Laga-lagakan antara Nabi dengan para sahabat. Laga-lagakan antara sahabat dengan sahabat yang lain. Itu kalau kita baca sirah ni panjang lah, macam-macam. Macam mana boleh berlaku peperangan Siffin, perang Jamal dan sebagainya. Macam mana Islam dengan Islam boleh berperang ni? Tak masuk akal, tak logik. Tapi sebenarnya itu adalah permainan muslihat ataupun fitnah yang dinyalakan, api fitnah yang dinyalakan oleh puak-puak Yahudi ni. Abdullah bin Sabah, pengasas Syiah. Tuan-tuan kalau baca sejarah, Abdullah bin Sabah ni orang Yahudi. Dia masuk Islam. Zaman Sayyidina Umar nak pancung dia. Dia pernah berjumpa dengan Sayyidina Umar nak pancung, nak bunuh dia. Tapi Rasulullah tak bagi. Rasul kata apa? Takut nanti orang-orang kafir musyrikin menuduh Nabi Islam bunuh Islam. Zaman hayat Nabi tak benarkan sahabat, antaranya Sayyidina Umar tak benarkan bunuh orang-orang munafik. Tapi selepas itu mereka perang juga. Orang munafik dah terlalu melampau. Cuma satu je yang mana dalam sejarah mencatatkan Nabi SAW berjaya bunuh Ubay bin Khalaf dalam perang Uhud, kalau tak silap saya, dalam perang Uhud. Rasulullah ambil lembing baling dekat Ubay bin Khalaf. Dia seorang munafik. Semayang belakang Nabi. Waktu solat dia semayang belakang Nabi. Tapi belakang cerita, dia habis lah. Macam-macam dilagakan Nabi. Dalam peperangan, dalam perang Uhud, Nabi berjaya bunuh Ubay bin Khalaf. Abdullah bin Ubay bin Khalaf nama dia. Kemudian satu lagi Abdullah bin Sabah. Nama Abdullah, kan? Kita pelik lah, kan? Zaman kita nama Abdullah ni kafir Islam.
nama Abdullah ni confirm Islam. Zaman sahabat, zaman Nabi dulu, nama Abdullah ni bersepah yang zaman sekarang pun kalau kita, masa saya belajar di Mesir dulu, yang ada nama Musa, yang ada nama Ibrahim, yang ada nama-nama Nabi, tapi mereka ini bukan Islam. Kalau nama mereka apa, Joseph ke, nama macam Mak Saleh ke, nama-nama pelik-pelik, tak apalah juga, kita tahu ini bukan Islam ni. Tapi macam mana kita nak identify, kita nak kenal nama Abdullah tapi dia bukan Islam? Susah tuan-tuan. Malaysia ni lain lah, nama Abdullah, nama Pak Abu, Pak Kasim, apa semua, ni Islam, ni umat Islam, ni Islam, Melayu Islam. Kena dekat Arab, Abu Jahal, nama dia Amru bin Hisham. Ada orang nama Hisham kat sekarang ni kan, ramai orang pakai nama Hisham, tapi Abu Jahal itu nama, tapi bukan salah lah. Rasulullah tukar nama dia sebagai Abu Jahal, tak salah. Jadi balik pada cerita tadi, insya-Allah boleh. Zaman Nabi SAW ada orang-orang Mekah ataupun orang-orang Madinah yang mereka tak Islam. Mereka tak terima Islam, tapi mereka tak perangi sahabat dan Nabi. Kita azan dulu insya-Allah.
محمد رسول الله رب هذه الصلاة القائم آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تخلف الميعاد. Baik, sambung sikit lagi hadis. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. Jika mereka melakukan demikian, maka terpeliharalah mereka daripada darah mereka dan harta-harta mereka daripadaku, melainkan atas hak-hak Islam. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini, hak-hak Islam ini? Maksudnya, bila dah mengucap kalimah syahadah, kemudian dia mendirikan solat, dia dah beriman, dia mendirikan solat, menjadi seorang Islam, mukmin yang sejati dan sebagainya, tetapi dia melakukan jenayah, dia melakukan kesalahan-kesalahan yang di luar batas-batas Islam. Contohnya, dia mencuri, dia merompak, dia berzina, ataupun dia murtad. Maka ini yang disebutkan sebagai illa bihaqqil Islam. Maka ketika itu darahnya halal untuk ditumpahkan. Maksudnya dia ini dibenarkan Islam untuk dijatuhkan hukuman. Kalau murtad, tak nak taubat, tak nak kembali kepada Islam, maka dia akan dibunuh, dipancung. Begitu juga yang mencuri dan sebagainya. Ataupun orang yang berzina, orang yang telah berkahwin yang telah berzina. Dalam hadis disebut, umirtu an, masuk hadis, la yahilu damul mar'i muslimin, la yahilu dammu mri'in muslim hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalas, as-sayyibi az-zani wan nafsi bin nafsi wat tarik li dinihi wa mufarriqil jamaah. Tidaklah halal darah seorang muslim yang menyaksikan ataupun yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah, melainkan atas 3 sebab. Iaitu yang pertama, 3 sebab ini ialah sebab mereka ini dihalalkan darah ataupun dihalalkan hukuman ke atas mereka. Iaitu janda yang telah berkahwin kemudian dia melakukan zina, membunuh orang lain, dan meninggalkan agamanya, yakni murtad, dan juga berpisah, keluar daripada jamaah, mufariq lil jamaah. Maksudnya lari, mufariq lil jamaah ini lari daripada medan perang dan sebagainya. Dia ada beberapa tafsiran ulama. Baik, antara yang kita nak fokuskan ialah orang yang keluar daripada agama. Konsep dia kita faham tadi, kita dah cerita. Dalam Islam tidak ada paksaan, la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Maksudnya tidak boleh dipaksa orang bukan Islam masuk agama Islam. Kita jumpa non-Muslim kat luar sana, kita boleh berdakwah dia, ajak dia masuk Islam, tapi tidak boleh paksa. Paksa lain, ajak lain. Jumpa non-Muslim kat luar sana, kita boleh berdakwah, malah kita digalakkan, diwajibkan untuk berdakwah. Dakwah mereka kepada Islam. Gunalah apa cara sekalipun, dengan adab ke, dengan akhlak ke, dengan pertolongan ke, dengan ataupun ceramah ke, dengan berdebat ke, dakwah wajib disampaikan. Tetapi Islam tidak boleh, kita tidak boleh paksa mereka masuk Islam. Tetapi sekiranya mereka telah menerima Islam, dah masuk Islam, dah terima Islam, dah beriman, ketika itu boleh dipaksa. Tapi bukanlah time baru masuk Islam terus paksa semayang, taklah. Adalah peringkat-peringkatnya. Hari ini baru masuk Islam, kita dah paksa pergi semayang lah, pergi bayar zakat lah, apalah, mentang-mentang ditoke besar, kedai ada syarikat gudang-gudang besar apa semua tu, kilang-kilang besar sana, dia masuk Islamnya kita suruh, ni semua ni kena bayar zakat ni. Ni semua ni you kena bayar zakat dah. Semua kita paksa bayar zakat. Tak kena lah. Dia ada step by step dia. Dia pun baru masuk Islam. Jadi bila dah Islam, macam kita ni dah Islam, kita ni ada paksaan. Kita ni boleh dipaksa. Dah Islam, sejak lahir lagi, daripada kecil lagi tak semayang, boleh dipaksa semayang. Boleh diambil tindakan kalau meninggalkan solat. Tak keluarkan zakat, boleh didenda, boleh diambil tindakan bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat.
Kalau mereka murtad pula, ni dia punya circle dia. Dah masuk Islam, baru boleh paksa. Tapi dah dalam Islam, lepas tu dia murtad pula, dia keluar pada agama. Juga ada step by step prosedur dia. 3 hari tempoh untuk diberi amaran, 3 hari untuk bertaubat. Hari pertama tangkap, kenapa murtad, soal siasat, saya dituduh ataupun saya dipaksa. Kalau dipaksa, kembali balik pada Islam. Tapi saya murtad kerana sukarela, saya murtad kerana nak berkahwin, saya murtad kerana dah bosan, dah boring dengan Islam ni, tak ada apa pun, kan? Jadi dia diberi tempoh 3 hari untuk bertaubat, kembali balik kepada Islam. Lebih daripada 3 hari tak bertaubat, tak kembali balik pada Islam, maka boleh jatuhkan hukuman mati. Bukan kita yang hukum, mahkamah yang hukum. Zaman kita tak nampak lah benda tu. Susahlah kita nak benda tu, kita nak realisasikan susahlah. Tuan-tuan kalau pergi Arab Saudi mungkin boleh nampak lah. Itu pun dah jarang-jarang dah. Hukuman hudud yang berlaku di Arab Saudi pun dah jarang-jarang berlaku dah. Kalau dulu setiap minggu, setiap hari Jumaat, dia ada satu kawasan, saya lupa nama tempat tu, tempat kawasan pancung, tempat kawasan potong tangan, dikumpul orang, ambulans siap. Ambulans tu yang disediakan tu bukan nak angkat orang yang kena hukuman tu, nak angkat orang peserta-peserta yang tengok tu, yang pengsan tu. Orang yang datang tengok tu, yang menyaksikan hukuman tu, disediakan berpuluh-puluh ambulans. Bukan nak bawa pesalah-pesalah hudud yang dipancung ataupun yang dipotong tangan sebagainya, tak. Ambulans tu dikhususkan untuk mereka-mereka yang menyaksikan hukuman tu. Tengok dah rapak, pengsan. Tengok pula hukuman next, kena pancung pula, potong kepala tergolek kan, pengsan, kan. Jenuh medik nak usung mereka ni, orang ni. Penonton-penonton. Dulu ada, sekarang ni semakin kurang, wallahu alam, tak tahu sebab apa, kan. Jadi Islam, tindakan hukuman ini bukan atas kuasa kita. Tak keluarkan zakat, tak menunaikan solat, bukan atas kuasa kita. Tapi tanggungjawab kita dakwah. Sebab tu umirtu an uqatilan nas, ulama bagi penafsiran yang lain, aku diperintahkan oleh Tuhan untuk berdakwah kepada mereka sehinggalah mereka mengucapkan kalimah syahadah. Dakwah kena teruskan. Apa sahaja cara yang tuan-tuan mampu buat, macam-macam kempen. Kita tak mampu lagi nak berdakwah kepada non-Muslim, dakwah sesama Muslim dulu. Yang dah lama tak pergi masjid, yang dah lama tak dengar kuliah, yang dah lama tak mengaji, yang tak baca Al-Quran. Dah lama tu satu hal, tak reti baca Al-Quran, kan? Yang dah lama tak buka berabuk ni Quran ni, yang dah lama tak kenal rumah Allah ni, itu kita utamakan, kita berdakwah dulu. Kekuatan kita kat situ dulu. Kuatkan balik jemaah Islam kita ni dalam karya kita ni, baru kita boleh cerita nak dakwah non-Muslim. Sekarang ni pun non-Muslim tengok kita apa, kan. Kita ni pun pergi masjid, kejap pergi, kejap tak pergi, kejap pergi kuliah, kejap macam ni, kejap macam ni, kejap Islam, kejap tak Islam. Bukan tak Islam, Islam tak Islam, akhlak kita. Dia tengok orang Islam, akhlak orang Islam ni pun, orang kata tak senonoh akhlak orang Islam ni, kan. Tambah lagi kita dah berada tahun 2020 ni, patutnya kita dah maju dah, Islam kita dah maju dah, orang Islam kita. Macam-macam lah, tuan-tuan nilai lah sendiri, tuan-tuan. Dan kita juga muhasabah diri kita, sama-sama lah kita perbaiki diri kita. Moga-moga kita ni digolong di kalangan orang-orang Islam, Islam yang benar-benar Islam, dengan akhlaknya, dengan perbuatannya, dengan amalannya, bukan hanya nama. Memang pun kalau sekarang kalau kita tak bayar zakat, siapa tahu? Tuan-tuan kalau tak puasa pada bulan Ramadan, siapa tahu? Kan? Kecuali kalau tuan-tuan makan di khalayak ramai, ada kedai mamak ke mana ke buka, tuan-tuan makan secara terang, memang kena angkut lah dengan van apa? Dengan van jenazah, kan? Tapi kalau tuan-tuan duduk rumah senyap-senyap nak makan, siapa dah tahu, kan? Sebab itulah Islam ini, kat mana saja kita pergi, kita bawa nama Islam tu, kan? Kalau solat ataupun kalau sembahyang kita, ataupun kalau kita iman kita berada dari masjid, sama juga iman kita berada di luar masjid. Kalau dalam masjid kita boleh tawaduk, kita boleh khusyuk, kita boleh patuh, kita boleh taat pada perintah Allah, begitu juga kita nak bawa keluar masjid. Kalau dalam masjid, dalam solat kita boleh jaga aurat,
Mam, terselak kain mam, nampak aurat, batal solat. Ni baju koyak ni, kain koyak ni, seluar koyak ni, batal solat. Kita pandai nak jaga aurat dalam solat, dalam masjid kita. Begitu juga kita nak di luar solat. Kalau dalam solat kita rajin, kita jaga wuduk, kita jaga akhlak, kita jaga sah batalnya, kita jaga tata tertibnya. Begitu juga benda yang kita nak berlaku di luar solat, di luar masjid. Baru kita boleh dinamakan sebagai Islam yang sejati. Wallahu ta'ala. Sama-sama kita muhasabah diri. Moga-moga memberi manfaat kepada kita, dan kita sama-samalah perbaiki amal ibadah kita, dan kita menjadi hamba Allah yang beriman lagi bertakwa. Insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka